الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita cuba dalam rangka untuk menghabiskan perbincangan kita dalam surah Yasin ini di dalam blok yang terakhir, blok penutup pada surah Yasin ini. Semalam Alhamdulillah kita telah membincangkan tentang ayat 70. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang objektif penurunan Al-Quran, bahawa Al-Quran ini sebenarnya diturunkan supaya melaluinya Rasul dapat memberi peringatan dan pelajaran kepada mereka yang hidup hati dan fikirannya. Di sana ada juga, maksudnya ada juga mereka yang mati, yang tidak menghidupkan sisi takwa di dalam hati mereka, persediaan takwa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk manusia, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah As-Saff, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah Asy-Syams. Kami telah mengilhamkan ke dalam diri manusia fujurnya dan takwanya, persediaannya untuk melakukan fujur, dan juga persediaan untuk persediaan takwa yang ada dalam hatinya, iaitu persediaan untuk dia melakukan perkara yang baik. Jadi yang mati hatinya, yang ditutup segala kemampuan ataupun persediaan yang ada dalam hatinya untuk dia menerima kebenaran ini, maka dia mati. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan mereka ini sebagai orang yang mati. Dan Al-Quran ini sebenarnya peranan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk menyampaikan kepada mereka yang membuka hati mereka. Jadi ini adalah peraturan Allah SWT. Allah SWT mengingatkan hakikat ini kepada Rasul, bahawa yang akan mendapat ataupun menerima peringatan ini adalah mereka yang hayyan, yang hidup, dan juga Allah SWT menjelaskan telah pastilah ketetapan azab yang semalam kita bincangkan, daripada apa yang telah Allah SWT jelaskan atau mengingatkan kepada ketika mana jawapan kepada iblis, tentang janji iblis untuk menyesatkan anak Adam ini. Allah SWT menegaskan bahawa bahkan semua anak-anak Adam yang mengikut iblis pasti akan dilontarkan ke dalam ke Jahannam semuanya. Jadi inilah wa yahiqqul
wa yahiqqal qaul 'alal kafirin. Telah tetaplah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan terhadap orang-orang kafir ini yang tidak menerima, menutup, menghalang diri mereka daripada menerima peringatan daripada Rasul. Okay, selepas daripada ini, maka perbincangan di sini di bahagian penutup ini kembali menggunakan style yang sama seperti mana digunakan dalam bahagian pendahuluan surah ini. Ayat 33 seterusnya kita baca blok yang ketiga, diutarakan hujah-hujah tentang, khususnya di sini tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini digunakan juga hujah-hujah daripada alam semesta yang ada. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Selepas amaran dan ancaman terhadap golongan kafir ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu berkaitan dengan penolakan mereka terhadap mesej tauhid terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan pendustaan mereka terhadap Rasul dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut ayat 74 nanti akan diulang lagi, kan. Maka dibawa perhatian di sini terhadap kepada hujah Al-Quran menggunakan tanda-tanda sekeliling seperti di dalam bentuk yang digunakan dalam ayat 33 dan 35 sebelum ini, kan. Jadi ini adalah kurniaan Allah kepada manusia, hujah-hujah yang menjelaskan tentang apa yang telah Allah berikan kepada manusia, yang diutarakan supaya manusia memikirkannya dengan mendalam, dan sebagai hasilnya mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu adalah objektif diutarakan hujah-hujah yang ini, kan. Ini kita sebut hari itu adalah hujah-hujah yang ditujukan khususnya kepada mereka yang masih ada harapan lagi untuk menerima, yang belum terkunci hati mereka, kan. Jadi dikatakan kepada mereka ini, apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan di antara ciptaan kami ini sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, kan. Lahum mimma amilat aydina, dengan kekuasaan tangan-tangan kami, kan. Kekuasaan tangan kami, kan. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala disebut dengan aydina ni, kan. An'aman fahum laha malikun. Kemudian fahum laha malikun, mereka lalu menguasainya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk manusia dari kekuasaannya binatang-binatang yang liar, kan. Tapi Allah yang telah menjadikan mereka dikuasai oleh manusia untuk kegunaan manusia. Binatang-binatang, kan, Allah jadikan ada binatang-binatang yang berbeza sifatnya. Siapakah yang menjadikan binatang ni dengan bersifat demikian, kan? Ini tidak lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan, dhallalnaha, rendahkan, kan, binatang-binatang ini untuk mereka. Maka sebahagiannya mereka tunggang dan sebahagiannya mereka makan. Kalau manusia memikirkan dengan mendalam, Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapati bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam ciptaan binatang-binatang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, an'aman, fahum laha malikun,
ada binatang-binatang ini yang sifatnya berbeza. Ada yang boleh digunakan untuk ternakan, yang boleh digunakan untuk manusia tunggangi, kan? Seperti kuda, seperti unta contohnya, kan? Di mana kalau kita baca sejarah manusia, kan, tempat-tempat yang di setiap tempat Allah SWT jadikan ada tunggangan-tunggangan yang Allah adakan untuk manusia. Sebelum adanya kenderaan kereta dan sebagainya, manusia amat bergantung kepada binatang-binatang, kan? Antaranya sebagai tunggangan, kan? Itu tamadun yang ada unta, ada yang ada kuda dan sebagainya. Kalau di atas Amerika Selatan sana, kan, di atas gunung Andes dan sebagainya, ada lama, kan, yang menjadi pengangkutan penting untuk manusia. Ada binatang ini yang Allah SWT tentukan sifatnya berbeza. Dia jinak, kan, dan mudah dijinakkan, kan, dan sesuai untuk hidup bersama-sama dengan manusia, kan. Ada yang binatang liar, binatang buas, kan, yang juga Allah jadikan, kan, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, dan mereka memperolehi padanya manfaat dan minuman yang mereka dapatkan daripada ternakan mereka ini, kan. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur, kan? Jadi ada binatang, malah jenis-jenis lembu pun ada yang sesuai untuk dibela di dalam ladang, kan? Ada yang tidak sesuai. Ada yang kucing, kan? Satu jenis dengan kucing, ada harimau dan sebagainya yang dianggap sebagai kucing yang besar. Tapi ada jenis kucing yang dijinakkan oleh Allah SWT, ada yang diliarkan oleh Allah SWT. Ada kucing hutan, ada kucing yang tinggal di rumah, yang berbeza jenisnya. Semua ini adalah apa yang Allah SWT tentukan untuk manusia. Dan fokus atau penekanan Allah SWT adalah bahawasanya Allah jugalah yang menjadikan mereka dikuasai oleh manusia untuk kegunaan mereka. Tidak ada kuasa mana pun di dunia ini yang mampu untuk menundukkan binatang-binatang ni menjadi jinak dan dapat dikuasai oleh manusia yang dapat digunakan untuk berbagai kegunaan. Sebagai tunggangannya, bulunya, kulitnya, susunya dan sebagainya. Ini menuntut manusia sebelum memikirkan, bolehkah sembahan-sembahan mereka, yang mereka sembah itu, lakukan perkara ini. Sembahan-sembahan yang mereka letak harapan, pergantungan mereka, melakukan perkara ini untuk mereka. Bolehkah, mana-mana kuasa di dunia ini yang boleh menundukkan binatang-binatang ini untuk menjadi kegunaan manusia. Jadi apakah mereka tidak bersyukur? Persoalan yang besar daripada sini adalah afala yashkurun. Tidakkah segala rahmat dan pemberian Allah ini datang bersama dengannya tanggungjawab ke atas manusia yang pasti akan dipersoalkan kembali nanti. Jadi setiap kali Allah SWT mengetengahkan kurniaan-kurniaan Allah SWT yang detail, kan? Sebab Allah SWT menjelaskan bahawa Allah SWT adalah latifun khabir, yang maha halus, kan? Menjadikan setiap ciptaan Allah SWT tidak dibiarkan begitu saja, tapi dijadikan dengan perhatian yang amat halus, sehalusnya, kan? Semua ini disediakan untuk manusia. Adakah logik hanya diberi kepada manusia begitu saja, kan, tanpa nanti manusia akan ditanya kembali? Ditanya kembali, setiap sesuatu yang diberi ini ada pertanggungjawaban yang datang bersama dengannya. Apakah pertanggungjawaban ini? Apakah
responsibilities kan, kita kata tanggungjawab yang datang bersama-sama dengan apa yang Allah berikan ini. Tanggungjawab ataupun ini persoalan dilontarkan oleh Al-Quran. Setiap kali diketengahkan ni, maka akan ditanyakan, afala yashkurun, afala yatadabbarun, tidakkah mereka bersyukur, tidakkah mereka memikirkan, persoalan yang cuba dihalalkan oleh Al-Quran supaya perhatian manusia ini menghala kepalanya. Namun apa yang terjadi sebaliknya, mereka yang bodoh ni, yang engkar, kafir ni, cuba mengelakkan daripada diri mereka daripada Al-Quran. Dan orang ramai mengajak orang ramai juga, mengelirukan orang ramai dengan menuduh bahawa Al-Quran ni sebagai syair. Sebelum ini kan kita baca ayat dan mereka menghasut manusia sebelum meninggalkan Al-Quran ni. Kenapa mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, yang amat elaborate kan, persediaannya amat detail, terperinci kan? Yang memberi segala keperluan manusia kan? Sehingga binatang-binatang yang liar ini pun Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan kepada manusia. Binatang yang dicipta oleh manusia dengan tangan, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditundukkan untuk manusia. Itu semua adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Supaya manusia mempermudahkan perjalanan kehidupan manusia ini, yang pastinya ada datang bersama-samanya dengan tanggungjawab, iaitu tanggungjawab untuk supaya manusia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya dia laksanakan dalam dunia ini, dan hidup di atas dunia ini dengan menggunakan atau berpandukan kepada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yashkurun. Tapi sebaliknya, hujah-hujah yang menegakkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, malah mereka bertindak melampau sebaliknya kan, iaitu wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah supaya mereka mendapat pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan berkali-kali bahawa yang memberikan kepada mereka segala apa yang mereka dapat ini, di sini diingatkan tentang binatang-binatang yang Allah tundukkan kepada manusia. Dapatkah sembahan-sembahan mereka ini, yang mereka minta, letakkan harapan mereka, melakukan apa yang Allah lakukan kepada mereka, mencipta langit dan bumi, menghias langit dan bumi ini dengan bintang-bintang yang indah kan? Bukan saja Allah SWT cipta langit dan bumi ini bertingkat-tingkat dalam surah Al-Mulk, tapi juga Allah SWT mencantikkan dan menghiaskan dia dengan bintang-bintang, menjadikan dia indah kan? Allah SWT cipta binatang-binatang. Ada yang binatang ini Allah tundukkan, jadikan dia indah pada pandangan manusia kan? Disebut di dalam surah lain, Allah SWT jadikan kuda sehingga manusia melihat kuda ini berlari di waktu petang sebagainya, satu pandangan yang indah kan? Semuanya ini dijadikan dengan terperinci, dengan memikirkan setiap aspek design dia kan. Kalau manusia buat sesuatu perkara, maka kita memikirkan aspek penggunaan manusia, design, apa yang nak didapati daripada apa yang kita ciptakan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah lebih lagi kan, ekstra yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ciptaannya kan. Kenapa semua ini dilakukan? Tidak lain supaya manusia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil ingat bahawa
apa yang Allah SWT kurniakan kepada mereka ini adalah supaya manusia menyembah Allah SWT, meletak pergantungan harapan mereka kepada Allah SWT. Tetapi malangnya mereka ini mengambil wattakhadhu min dunillahi alihatan, mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah SWT untuk meletakkan pergantungan, meminta pertolongan dan sebagainya. Ini adalah perkara yang amat melampau, kan? Apabila kita letak dalam konteks yang betul sebegini, maka Allah SWT layak untuk amat menjadi murka, kan? Amat murka kepada manusia yang kufur ini, kan? Jadi hujah-hujah dalam ayat sebenarnya ini sebenarnya menuju kepada pendegakan tauhid kepada Allah SWT yang dinyatakan di sini, kan? Sepatutnya mereka menundukkan diri dengan kerendahan hati dan mensyukuri kurniaan Allah SWT kepada mereka dan menyedari tanggungjawab yang datang bersama kurniaan Allah yang besar ini. Sebaliknya mereka mencari jalan melarikan dirinya dengan mengambil sembahan-sembahan yang lain, kan? Daripada Allah SWT, kan? Yang mereka gantungkan harapan kepadanya dan meminta keperluan mereka daripada sembahan-sembahan ini, kan? Adakah logik, kan? Setelah segala apa yang Allah bagi kepada mereka ni, mereka berpaling dan pergi kepada yang lain, kan? Yang la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka sebenarnya, kan? Sedikit pun, kan? La yastati'una nasrahum, tidak ada kemampuan langsung untuk menolong mereka. Wa hum lahum jundum muhdarun, padahal sebenarnya berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan, yang mereka siapkan untuk menjaga mereka, kan? Mereka lah yang sebenarnya meletakkan, menyiapkan sembahan-sembahan mereka ni supaya sembahan-sembahan ini dapat berkhidmat untuk mereka, kan? Itu dalam konsep dalam kepala mereka sebenarnya, kan? Apabila sesuatu ini disiapkan oleh manusia sendiri, kan? Manusia menyiapkan berhala-berhala mereka, bubuh hiasan-hiasan yang tertentu, ukir berhala-berhala mereka ini, letakkan di tempat yang tertentu. Semua ini adalah supaya mereka dapat kemudiannya meletakkan harapan mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi Allah kata wahum lahum jundum muhtarun, sedangkan sebenarnya mereka lah yang menjadikan berhala-berhala mereka ini sebagai tempat yang mereka letak gantungan harapan mereka dan menjadi zat yang ataupun berhala-berhala inilah sebenarnya yang berkhidmat untuk mereka, dan setelah mereka sendiri, kan, menyediakan berhala-berhala ini, kan, disiapkan untuk menjaga mereka sendiri, kan. Jadi hakikatnya bukan saja berhala-berhala sebenarnya tidak mampu langsung untuk memenuhi harapan dan pergantungan mereka ini, malah mereka juga yang dijadikan harapan, pemenuh harapan mereka, harapan untuk memenuhi harapan mereka, akan dipanggil di hadapan Allah nanti dan ditentukan balasan yang setimpal untuk mereka ini. Jadi ini adalah satu yang amat menipu, kan? Menipukan manusia, kan? Sehingga manusia menjadi amat bodoh, kan? Tidak mampu untuk berfikir lagi, kan? Sebab perkara ini bukan berlaku hanya kepada mereka yang duduk di kampung-kampung, di dalam di tempat-tempat yang tidak ada ilmu, tapi orang-orang yang ilmu dunia keduniaan mereka amat tinggi, kan? Mereka mampu menguasai berbagai-bagai perkara, benda, teknik, teknologi dan sebagainya, tapi mereka menjadi amat bodoh, kan? Apabila berhadapan dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini tidak lain hanya kerana mereka berpaling daripada
daripada wahyu dan juga peringatan Rasul terhadap mereka kan. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Nanti insyaAllah besok kita akan sambung lagi. Mungkin harapan insyaAllah kita dapat habiskan perbincangan surah Yasin kita ni. Saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu